إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jal di atas kesempatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita pada malam yang mulia ini untuk sama-sama kita mendengar, kita berbincang perkataan-perkataan Allah Azza wa Jal dalam Al-Quran dan juga perkataan-perkataan baginda sallallahu alaihi wasallam ataupun sunnah-sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam untuk kita jadikan sebagai tauladan ataupun pengajaran dalam kehidupan kita insya-Allah. Dan tuan-tuan mukminin yang dimuliakan sekalian, pada malam yang mulia ini kita masih lagi menggunakan kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam, sebuah karya yang ditulis oleh Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala. Dan pada malam yang mulia ini insya-Allah kita akan bincang hadis yang ke-42 dalam kitab ini. An Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau telah pun berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya ibn Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, sesungguhnya apabila kamu berdoa dan mengharap kepadaku, akan aku ampunkan kamu dan aku tidak peduli berapa banyak dosa kamu. Ya bani Adam, wahai anak Adam, law balaghat dhunubuka ananas sama thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, kata Allah, sekiranya dosa-dosa kamu sampai mencecah ke puncak langit, kemudian kamu datang kepada aku dan beristighfar kepadaku, pasti aku akan ampunkan dosa-dosa kamu dan aku tidak akan peduli betapa banyaknya dosa-dosa kamu itu. Ya bani Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, sekiranya kamu datang kepadaku dengan sebesar bumi kesilapan dan kesalahanmu, kemudian kamu bertemu kepadaku dalam keadaan kamu tidak mensyirikkanku dengan sesuatu, pasti aku akan bertemu denganmu dengan sebesar juga keampunan daripadaku. Tuan-tuan mukminin yang dimuliakan sekalian, hadis yang kita bincangkan pada malam ini ianya dibawa oleh seorang sahabi jalil Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu.
Tuan-tuan, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu seorang sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam yang banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau salah seorang sahabat yang mana selalu bermulazamah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nama beliau Anas bin Malik, nama beliau adalah Anas bin Malik bin Nadar al-Ansari, dan beliau merupakan orang Madinah dan dilahirkan di Madinah, dan beliau Islam sejak daripada kecil lagi, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dan tuan-tuan, ibunya iaitu Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha, ketika mana beliau masih lagi kecil, Anas bin Malik, Ummu Sulaim ibu kepada Anas, dia telah pun membawa Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini tuan-tuan merupakan sifat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka kadang-kala apabila mereka memperolehi anak dan anak mereka masih lagi kecil, mereka akan terus pergi bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Anas ataupun Ummu Sulaim ibu kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika mana Anas bin Malik masih lagi kecil, lantas Ummu Sulaim membawa Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau membawa Anas bin Malik untuk dijadikan khadam ataupun sebagai orang untuk berkhidmat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, tengok Ummu Sulaim radhiyallahu taala anhu, sahabiyah al-jalilah, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau meletakkan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu pergi kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan Anas bin Malik supaya berkhidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Anas bin Malik masih lagi kecil. Dan apabila Ummu Sulaim dia membawa Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian terus baginda menerima Anas bin Malik dan mendoakan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Apakah doa yang didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam dia mendoakan Anas ibn Malik. Doa baginda, Allahumma akthir malahu, ya Allah, perbanyakkanlah harta dia, harta Anas. Wa waladahu, dan perbanyakkanlah juga anak dia. Wa barik lahu fima a'taitahu, dan engkau berkatilah apa yang engkau berikan kepadanya. Tuan-tuan mukminin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, Allah Subhanahu wa taala makbulkan doa baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam riwayat dia menceritakan bahawa Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu memang benar umur dia panjang. Umur Anas bin Malik, umur dia panjang. Kemudian harta dia banyak. Harta dia banyak. Makbul berkat daripada doa baginda sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat mengatakan bahawa Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dia memiliki sebuah kebun tamar. Sebuah kebun tamar yang mana kebiasaannya tuan-tuan, kebun tamar dia akan berbuah setahun sekali ya. Setahun sekali je. Akan tetapi berkat daripada doa baginda sallallahu alaihi wasallam, kebun tamar yang dimiliki oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dia berbuah 2 kali setahun. Dan anak dia ramai. Anak dia ramai. Lebih kurang ada dalam riwayat menyebut lebih kurang dekat 100 orang anak kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Tuan-tuan, berkat daripada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila kita baca dalam banyak riwayat tuan-tuan, kita akan temui baginda sallallahu alaihi wasallam sentiasa mendoakan para sahabatnya. Dalam banyak riwayat baginda sallallahu alaihi wasallam sentiasa mendoakan sahabatnya. Antaranya Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ketika mana Ibn Abbas masih lagi kecil, Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan doa itu kepada Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Ya Allah, berikanlah kefakihan dia terhadap agama ni. Wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah kepada dia ilmu ta'wil ataupun ilmu tafsir. Doa yang sentiasa diberikan ataupun didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Tuan-tuan mukminin yang dimuliakan sekalian, Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu dia selalu bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab dia berkhidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan banyak riwayat-riwayat hadis dan disampaikan kepada para sahabat yang lain daripada Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu.
Sehingga kan apabila kita kumpulkan riwayat-riwayat hadis yang dibawa ataupun daripada Anas ibn Malik, kita dapati ianya mencapai 2286 buah hadis. 2286 buah hadis. Banyak tuan-tuan. Sebab itu Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak meriwayatkan hadis daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Antara yang lain kita tahulah Aisyah radhiyallahu taala anha, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan salah seorang daripadanya perawi yang kita nak bincangkan hari ini iaitu Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah ketika mana menceritakan keistimewaan Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, kata Abu Hurairah, "Ma ra'aitu ahadan ashbihu salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Ibn Sulaim Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu." Kata Abu Hurairah menceritakan keistimewaan yang dimiliki oleh Anas ibn Malik. Kata Abu Hurairah, aku tidak pernah melihat seorang pun yang betul-betul mirip persis seperti mana salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada sahabat ini, iaitu Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Tuan-tuan, dia seorang sahabat yang sangat-sangat persis gaya salatnya seperti mana gaya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu diakui sendiri oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan pernah juga dia berkata, iaitu Anas ibn Malik, dia berkata, "Ma min lailatin illa wa ana ara fiha habibi sallallahu alaihi wasallam." Tuan-tuan, sahabat dia sangat-sangat mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Ketika mana kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua sahabat sedih. Semua sahabat sedih dan merindui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuklah seorang sahabat ini iaitu Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Setelah mana kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sangat-sangat merindui baginda sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah dia pernah berkata, "Ma min lailatin illa wa ana ara fiha habibi sallallahu alaihi wasallam." Tidak ada satu malam pun apabila aku tidur yang mana aku akan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tidurku, dalam mimpiku. Tuan-tuan, itu menunjukkan betapa cintanya Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga terbawa-bawa di dalam mimpi dia. Terbawa-bawa di dalam mimpinya. Macam kita lah tuan-tuan, bila kita memikirkan sesuatu masalah, kadang-kadang terbawa-bawa dalam mimpi kita. Sebab kita sentiasa memikirkan perkara tu. Dan itu yang berlaku kepada Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu setelah mana kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Rindu dia terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia kata, setiap malam, tidak ada satu malam pun yang mana setiap malam aku akan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpiku. Itulah sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Tuan-tuan mukminin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Anas bin Malik, aku telah pun mendengar baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman. Tuan-tuan, hadis ini merupakan hadis qudsi. Hadis qudsi kerana ianya merupakan firman daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu di sana ada perbezaan di antara hadis qudsi dan hadis nabawi. Hadis qudsi maksudnya daripada Allah Subhanahu wa taala, manakala lafaznya daripada lisan baginda sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Tapi berbeza dengan hadis nabawi yang mana maksudnya adalah datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, manakala lafaznya juga datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Lalu dalam hadis ini, qala Allah taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya bna Adam, wahai anak Adam, kata Allah, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, kalaulah engkau berdoa dan mengharap kepada aku, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebut, pasti akan aku ampunkan dosa-dosa engkau dan aku tidak kira dan aku tidak peduli betapa banyak dosa yang engkau ada. Tuan-tuan, para ulama apabila mereka mensyarahkan hadis ini,
Beliau mengatakan hadis ini adalah satu dalil dan bukti menunjukkan keluasan rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba dia. Masakan tidak tuan-tuan? Betapa banyak dosa sekalipun seorang hamba itu lakukan terhadap Allah Jalla wa Ala, Allah Subhanahu wa taala tetap akan ampunkan dosa-dosa dia. Bahkan kita katakan tadi, Allah sebut lau balaghat dzunubuka ananas sama. Kalaulah dosa engkau itu sampai mencecah puncak-puncak langit. Tuan-tuan, kita tak tahu betapa banyaknya dosa sehingga kan Allah menyebut lau balaghat dzunubuka ananas sama. Kalaulah dosa-dosa kamu itu mencecah sampai ke puncak langit, summa astaghfartani, kemudian kamu datang dan minta ampun kepada aku, ghafartu laka wala ubali, pasti akan aku ampunkan kepada engkau dan aku tidak peduli terhadap dosa-dosa engkau yang banyak tersebut. Sebab itu tuan-tuan, para ulama apabila mereka mensyarahkan hadis ini, mereka mengatakan bahawa ini merupakan ataupun dalil dan bukti menunjukkan keluasan keampunan, maghfirah Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hamba dia. Tak kira betapa banyaknya dosa kita, apabila kita datang bertemu dengan Allah, minta ampun dengan Allah Jalla wa Ala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosa kita. Tuan-tuan, antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Al-Af, semua itu menunjukkan kepada sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu juga merupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Pemaaf, Allah itu Maha Pengampun, Maha Pengasih. Semua itu merupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan dia menterjemahkan kepada hamba-hamba dia yang datang minta ampun kepada dia. Bahkan dalam banyak ayat tuan-tuan, bila kita buka dalam Al-Quran, kita akan jumpa betapa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun terhadap hamba-hamba dia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku yang mana yang telah pun melampaui batas terhadap diri-diri mereka, la taqnatu min rahmatillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan sesekali kamu berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah kata, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa kamu semua sekali. Tuan-tuan, perkataan jami'ah menunjukkan kepada kita bahawa Allah Azza wa Jalla akan ampunkan semua dosa-dosa kita. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innallaha huwal ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Tuan-tuan, bila kita baca hadis-hadis dan ayat-ayat yang seperti ini tuan-tuan, dia akan memberikan perkabaran gembira pada kita. Kita tidak boleh lari daripada kesalahan. Kita tidak boleh lari daripada dosa. Setiap hari kadang-kadang tuan-tuan kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang azan kadang-kadang kita tak datang ke masjid, sedangkan menjadi satu kewajipan kepada kita. Sebahagian ulama mengatakan wajib kita datang menunaikan salat berjamaah di masjid. Itu merupakan dosa tuan-tuan. Kadang-kadang mulut kita terlepas, kita bercakap kepada orang lain, memfitnah orang lain, dan macam-macam lagi kadang-kadang dosa yang kita buat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas apabila kita membaca hadis-hadis seperti ini, kita membaca ayat Al-Quranul Karim yang menceritakan tentang luasnya rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita rasa lapang dada kita. Kita rasa tenang tuan-tuan. Kenapa? Kerana setiap apa yang kita buat, apabila kita berdoa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Jalla wa Ala yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang, dia pasti akan mengampunkan dosa-dosa kita. Itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin yang dimuliakan sekalian, Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, beliau menyatakan bahawa dalam hadis yang pendek ini dia memberikan faedah kepada kita, faedah yang banyak. Lantas Ibn Rajab mengatakan bahawa ada 3 sebab yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini yang mana boleh menggapai keampunan dan maghfirah daripada Allah Azza wa Jalla. Ada 3 sebab. Sebab yang pertama, ad-du'a ma'ar raja.
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati dan pengharapan kepada Allah Jalla wa ala. Sebagaimana Allah sebut dalam hadis yang kita bacakan tadi, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka wa la ubali. Sekiranya seorang hamba itu berdoa kepadaku dan berharap terhadapku, kepada aku, ghafartu laka wa la ubali, pasti akan aku ampunkan dosa kamu dan aku tidak kira betapa banyaknya dosa kamu. Sehingga kan Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah menyebut, perkara yang pertama menjadi sebab yang mana Allah akan ampunkan dosa kita, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal, dalam masa yang sama kita mengharapkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, doa ini adalah ibadah. Doa adalah ibadah. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, inna du'a wal ibadah. Sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Bahkan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebut, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Doalah kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala, astajib lakum, pasti akan aku mustajabkan doa kamu. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk berdoa. Sebab kita katakan tadi doa adalah ibadah kita kepada Allah Jalla wa ala. Maksudnya apabila kita berdoa, kita akan memperoleh pahala, tuan-tuan. Seperti mana salat, seperti mana puasa. Itu semua merupakan ibadah. Dan termasuklah doa. Hari ini kadang-kadang kita malas nak berdoa. Kita malas nak berdoa. Akan tetapi bila kita faham bahawa doa itu adalah ibadah, kita kena kejar, tuan-tuan. Seperti mana ibadah-ibadah yang lain. Inna doa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwal ibadah. Doa Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita supaya kita berdoa kepada dia. Kemudian janji Allah Azza wa Jal kepada hamba yang berdoa kepada dia, Allah akan mustajabkan doa. Apabila seorang hamba berdoa kepada Allah Azza wa Jal, astajib lakum, kata Allah, pasti akan aku mustajabkan doa dia. Itu janji Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba dia. Tuan-tuan, bila kita baca ayat ini, kenapa masih lagi ramai di kalangan hamba-hamba Allah yang lain masa malas untuk berdoa kepada Allah, sedangkan kita sangat-sangat berhajat kepada Allah? Sepanjang hari, tuan-tuan, kita mempunyai masalah itu dan ini, macam-macam masalah kita. Tapi susah sangat untuk kita nak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan secara jelas Allah sebut, ud'uni astajib lakum. Doa kepada aku, pasti akan aku makbulkan doa kamu. Pasti akan aku makbulkan doa kamu. Tuan-tuan mukminin sekalian, para ulama mereka berbincang, apakah syarat-syarat sehingga kan Allah akan mengotakan janjinya yang mana Allah akan makbulkan doa hamba dia yang berdoa. Antaranya kata Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahawa wa min a'zam syaraitihi, di antara syarat yang terbesar yang mana apabila seorang hamba itu berdoa dan Allah akan makbulkan doanya adalah hudurul qalb wa raja'ul ijabah minallahi ta'ala. Yang pertama, tuan-tuan, syarat seorang hamba itu berdoa dan pasti Allah akan mustajabkan doanya adalah hudurul qalb, menghadirkan di dalam hati dia. Maksudnya berdoa penuh kekhusyukan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa raja'ul ijabah minallahi taala, dan mengharapkan daripada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memakbulkan doa kita. Tuan-tuan, itu syarat yang pertama yang disebut oleh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Seorang hamba apabila berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bersungguh-sungguh daripada hati dia sendiri, kemudian dia mengharapkan pula kepada Allah supaya Allah itu benar-benar boleh memakbulkan doa dia, itu merupakan syarat pasti Allah akan makbulkan doa dia. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdoalah kepada Allah wa antum muqinuna bil ijabah, dalam keadaan kamu benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah pasti akan memakbulkan doa kamu. Tuan-tuan, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah.
Kita berdoa bersungguh-sungguh kepada Allah dan yakin bahawa Allah pasti akan memakbulkan doa kita. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Doalah, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku, doalah kepada Tuhanmu semua, tadarruan wa khufyah, dalam keadaan rendah diri, wa khufyah, dalam keadaan takut. Tadarruan wa khufyah. Ibn Katsir rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahawa para salafus salih, para muslimun yang terdahulu, kata Ibn Katsir, mereka akan berdoa bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka berdoa, mereka akan berdoa bersungguh-sungguh kepada Allah, mendatangkan hati dalam doa mereka. Kemudian mereka akan seolah-olah berbisik-bisik dengan Allah Jalla wa'ala dalam keadaan merendah diri. Tuan-tuan, antara adab yang lain selain daripada kita benar-benar yakin bahawa Allah akan mustajabkan doa kita, kita datang ataupun berdoa dengan hati kita. Kemudian kata para ulama, antara syarat yang lain, kita kena merendahkan diri kita, termasuklah suara kita. Sebab itu Ibn Katsir dia mengatakan bahawa para salafus salih yang terdahulu, mereka apabila berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, mereka akan berdoa bersungguh-sungguh kepada Allah. Kemudian mereka akan seolah-olah berbisik dengan Allah Azza wa Jalla, merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu, kata Ibn Katsir, kerana itu merupakan perintah Allah kepada kita, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Doalah kamu kepada Tuhan kamu tadarruan wa khufyah, dalam keadaan merendah diri, merendahkan suara kamu, wa khufyah, dan dalam keadaan takut. Bahkan tuan-tuan, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebut, wad'uhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Doalah kepada Allah Subhanahu wa taala khaufan wa tama'a, dalam keadaan takut dan dalam keadaan tamak. Apa maksud tamak, tuan-tuan? Maksud tamak bersungguh-sungguh dalam kita nak berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Kita tak nak berdoa suka-suka main-main. Kita banyak majlis doa, tapi dalam doa kita banyak main-main, tuan-tuan. Ataupun dalam doa kita kadang-kadang kita pun lalai terhadap doa kita. Kita tak tahu apa yang kita doakan kepada Allah Jalla wa'ala. Itu bukan sifat ataupun itu bukan cara yang Nabi SAW ajar kepada kita dalam kita nak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, khaufan wa tama'an, berdoa dalam keadaan penuh ketakutan kepada Allah, rendah diri kepada Allah, dan tamak, bersungguh-sungguh mengharapkan bahawa betul-betul Allah pasti akan memakbulkan doa itu. Tuan-tuan, bila kita tengok perkataan ini ataupun ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ni, kita dapati bahawa berdoa bersendirian itu ianya lebih menepati ataupun lebih mendekatkan kepada Allah Azza wa Jal akan memakbulkan doa kita. Apabila kita berdoa bersendirian, sendiri-sendiri kita, ya tuan-tuan, ianya lebih mendekati kepada Allah akan memakbulkan doa kita. Kenapa? Kerana apabila kita berdoa dan kita memahami apa yang kita perlu, kita lebih menghayati apa yang kita doakan. Berapa ramai hari ni apabila orang lain yang mendoakan dia tidak begitu cakna dengan doa tu. Dia tidak begitu ambil perhatian terhadap doa tu, sebab orang lain yang bacakan doa tu. Bahkan tuan-tuan, orang tu yang bacakan, dia tak tahu apa masalah kita. Tetapi apabila kita sendiri yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita pun tahu masalah apa yang kita hadapi, lalu kita akan berdoa kepada Allah bersungguh-sungguh. Sebab tu Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, dia mengatakan bahawa selagi mana seorang hamba itu merintih-rintih di hadapan Allah Jalla wa'ala, kemudian dia mengharapkan keampunan dan mengharapkan bahawa Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan ataupun akan memustajabkan doa dia, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memustajabkan doa dia. Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, antara syarat-syarat yang lain yang digariskan oleh para ulama
Bagaimana Allah Subhanahu wa taala nak mengotakan janji bahawa Allah akan memakbulkan doa orang yang minta kepada dia? Antara lainnya adalah berhusnudzan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita berdoa kepada Allah, jangan meletakkan sangkaan buruk terhadap Allah apabila Allah tidak memakbulkan doa kita ketika itu. Jangan tuan-tuan. Kita perlu bersikap bersangka baik terhadap Allah Jalla wa'ala. Apa pun terjadi. Maksudnya apabila sekalipun Allah Subhanahu wa taala tidak memakbulkan doa kita ketika itu, kena bersangka baik dengan Allah. Seorang mukmin, sifat seorang mukmin adalah mereka itu sentiasa bersangka baik dengan Allah Azza wa Jalla. Dalam kehidupan mereka, termasuklah dalam doa apabila mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersangka baik dengan Allah. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Fala tadhunnu billahi illa khaira." Janganlah engkau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersangka dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan sangkaan-sangkaan yang baik kepada Allah Jalla wa ala. Tuan-tuan, kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan apa yang kita minta. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita. Dan Allah itu Maha mengetahui apa yang kita perlu. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang kita perlu dan bukan apa yang kita nak. Kita kadang-kadang kita berfikir, tuan-tuan, mungkinlah 5 tahun yang lepas, 10 tahun yang lepas, kita pernah berdoa satu benda. Dan hari ini pun sudah pun berlalu dan berlalu. Rupa-rupanya, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala telah pun memakbulkan doa-doa kita. Kita sendiri pun dah tak ingat dah doa yang pernah kita minta kepada Allah Jalla wa ala yang lepas. Sebab Allah Subhanahu wa taala sentiasa memakbulkan doa hamba-hamba dia. Sebab itu, tuan-tuan, kita kena sentiasa bersangka baik dengan Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis yang lain, Nabi cerita kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala nak memakbulkan doa seorang hamba tu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ahmad, "Ma min ahadin yad'u bi du'ain," tidak ada seorang pun yang mana berdoa dengan satu doa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "illa atahu Allahu ma sa'al," kecuali Allah Subhanahu wa taala akan bagi apa yang dia minta. Allah Subhanahu wa taala akan bagi apa yang dia minta. Dalam riwayat yang lain, tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia memperincikan bagaimana Allah nak bagi apa yang kita minta. Yang pertama, dalam riwayat mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan. Maksudnya hari ini kita minta dan hari itu juga kita akan memperoleh apa yang kita minta. Allah Subhanahu wa taala segerakan apa yang kita minta. Itu yang pertama. Ataupun yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan tangguh. Allah akan tangguh dan Allah Subhanahu wa taala akan bagi kepada kita pada hari akhirat kelak. Pada hari akhirat kelak baru Allah Subhanahu wa taala akan memakbulkan doa kita tu. Akan tetapi pemakbulan doa daripada Allah Subhanahu wa taala itu pasti. Itu adalah satu kepastian. Antara sekarang Allah akan segerakan ataupun Allah akan tangguh sampai pada hari akhirat kelak. Yang mana kita pun dah tak ingat doa yang pernah kita minta dahulu. Tiba-tiba pada hari akhirat kelak, yang mana kita sangat-sangat memerlukan doa kita ketika itu, Allah terus bagi ataupun Allah mustajabkan doa kita ketika itu. Kemudian yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Allah nak memakbulkan doa seorang hamba itu, au kaffa anhu minassu'i mislu, ataupun Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan kita daripada sebarang keburukan seperti mana apa yang kita minta. Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan keburukan kepada kita, daripada kita. Kadang-kadang kita naik kereta dan sebagainya, tuan-tuan. Mungkin kadang-kadang kita rasa kalau tak ni memang ada aksiden dah ketika tu. Tiba-tiba ataupun kita tengok tak aksiden. Kalau ikut logik akalnya kita dah aksiden. Contohnya, tuan-tuan, itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memakbulkan doa kita. Sebab itu merupakan salah satu cara bagaimana Allah Jalla wa ala memakbulkan doa-doa kita. Memakbulkan doa-doa kita. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam disebut lagi, selain daripada kita berhusnuzan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam doa kita, kita menghadirkan diri kita ketika mana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan bahawa Allah
ataupun yakin bahawa Allah akan mustajabkan doa kita. Kemudian dalam hadis yang lain, antara syarat untuk Allah nak memakbulkan doa kita, kita tidak berdoa dalam keadaan kita berdosa kepada Allah, dan dalam keadaan kita memutuskan silaturrahim. Dan dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan malam yasta'jil, dalam keadaan kita tergesa-gesa, seolah-olah memaksa Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memakbulkan doa kita. Jangan tuan-tuan. Kalau kita berdoa kepada Allah, jangan seolah-olah kita nak memaksa Allah supaya Allah memakbulkan doa kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, malam yasta'jil, Allah akan makbulkan doa selagi mana kita tidak tergesa-gesa dalam doa kita. Lalu para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dimaksudkan dengan tergesa-gesa itu ya Rasulullah? Lantas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad da'autu wa qad da'autu falam ara yastajibu li. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksud tergesa-gesa itu adalah apabila seorang hamba itu berdoa kepada Allah, kemudian dia berkata, aku telah pun berdoa sekarang, aku telah pun berdoa itu, falam ara yastajibu li, akan tapi aku tak nampak pun bahawa Allah Subhanahu wa taala makbulkan doa aku. Kemudian kata Nabi, fayastahsiru 'inda dhalik wa yad'u du'a. Kemudian dia rasa kecewa dengan doa itu, kemudian dia meninggalkan doa tadi. Tuan-tuan, orang yang macam itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak akan makbulkan doa dia. Tergesa-gesa dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan supaya Allah Subhanahu wa taala akan terus memakbulkan doa dia secepat kilat macam tu. Orang yang macam itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak akan makbulkan doa dia. Allah tak akan makbulkan doa dia. Tuan-tuan mukminin sekalian, kita buka dalam Al-Quran, kita akan jumpa kisah di awal surah Maryam. Kita akan jumpa kisah Nabi Zakaria alaihi salam. Bagaimana Nabi Allah Zakaria alaihi salam, dia betul-betul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu tuan-tuan, Nabi Allah Zakaria pada permulaannya dia tidak dikurniakan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Isteri dia pula mandul. Isteri Nabi Allah Zakaria alaihi salam mandul, dan dia tidak memperolehi anak. Tetapi kalau kita baca dalam surah Maryam, di awal-awal surah, kita akan dapati betapa bersungguh-sungguhnya Nabi Allah Zakaria alaihi salam berdoa kepada Allah Jalla wa Ala. Dia merintih bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kata, ya Allah, aku ni dah tua, aku dah ada uban, aku ni dah tak daya, aku ni dah lemah. Kemudian isteri aku pula mandul, tetapi ya Allah, aku mengharapkan rahmat daripada Engkau supaya Engkau makbulkan ataupun berikan, kurniakan kepada aku zuriat, berikan kepada aku anak. Tuan-tuan, ikut logik akalnya, orang yang macam tu tuan-tuan, dia tidak akan mendapat anak dah. Dah lah, dia dah tua. Kemudian isteri pula mandul, dah tak dapat anak dah. Tetapi tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam di awal-awal surah Maryam, Nabi Zakaria alaihi salam betul-betul merintih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul mengharap di hadapan Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia zuriat. Kemudian Allah memberikan perkhabaran gembira kepada dia. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Zakaria, inna nubashshiruka bighulamin ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, inna nubashshiruka, sekarang kata Allah Subhanahu wa taala, kami nak memberikan perkhabaran gembira kepada engkau, yang mana kami akan berikan kepada engkau seorang anak yang mana kami beri namakan kepada dia Yahya. Tuan-tuan, tengok bagaimana Allah Subhanahu wa taala memakbulkan doa Nabi Allah Zakaria alaihi salam. Kerana apa? Kerana sifat yang ditunjukkan oleh Nabi Allah Zakaria alaihi salam. Betul-betul mengharap, tidak pernah berputus asa dengan doa dia. Sekalipun ikut logik akalnya dia tidak akan dikurniakan anak, tetapi kerana bersungguh-sungguh tidak berputus asa kepada Allah Azza wa Jal, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan perkhabaran gembira kepada Nabi Allah Zakaria alaihi salam dengan dikurniakan zuriat yang diberi nama Yahya alaihi salam. Tuan-tuan, itu merupakan sikap yang perlu ada pada kita dalam kita nak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tergesa-gesa mengharapkan terus Allah terus bagi kepada kita. Jangan berputus asa dengan rahmat dan ataupun doa kepada Allah Subhanahu wa taala
kena hadirkan diri apabila kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin yang mana Allah Subhanahu wa taala akan memakbulkan doa kita. Perkara yang pertama yang disebut dalam hadis ni. Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin yang dimuliakan sekalian, kata Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, sebab yang kedua yang mana Allah Subhanahu wa taala akan datangkan keampunan kepada kita adalah istighfar walau balaghat dhunubuka ananas sama, iaitu kita minta istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun dosa kita itu sampai ke puncak langit. Apabila seorang hamba datang kepada Allah dan beristighfar kepada Allah Azza wa Jal, pasti Allah akan ampunkan dosa dia. Sebab itu kata Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, perkara ataupun faktor yang kedua, bagaimana seorang hamba itu nak menggapai keampunan daripada Allah Jalla wa'ala, kena banyakkan istighfar kepada Allah Azza wa Jal. Banyakkan istighfar kepada Allah. Sebab Allah kata, "Lau balaghat dhunubuka ananas sama, thumma astaghfartani, ghafartu laka wala ubali." Sekalipun kata Allah dosa kamu sampai ke puncak langit, thumma astaghfartani, kemudian kamu datang dan beristighfar kepada aku, ghafartu laka wala ubali, pasti kata Allah aku akan ampunkan dosa kamu dan aku tidak akan hirau dan tidak peduli betapa banyaknya dosa kamu. Sebab itu kata Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, sebab yang kedua yang mana nak menggapai maghfirah, keampunan daripada Allah Azza wa Jal, al-istighfar. Kena sentiasa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala banyak dalam ayat-ayat suruh kita supaya kita istighfar kepada Allah, supaya kita minta ampun kepada Allah Jalla wa ala. Antaranya dalam surah Al-Muzammil, kata Allah, wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim. Kata Allah, minta ampunlah wahai hamba-hambaku kepada Allah, innallaha ghafurur rahim, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebut, wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa di kalangan hamba aku yang mana melakukan satu kejahatan, au yazlim nafsahu, ataupun dia menzalimi diri dia sendiri, thumma yastaghfirillah, kemudian dia datang dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas kata Allah, yajidillaha ghafurur rahim. Kamu akan mendapati bahawa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Azza wa Jal akan beri keampunan kepada kita. Allah Azza wa Jal akan berikan keampunan kepada kita, istighfar kepada Allah. Tuan-tuan, bila kita lihat susuk tubuh baginda sallallahu alaihi wasallam, Nabi seorang hamba Allah Azza wa Jal, insan yang mulia yang banyak beristighfar kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca dalam banyak riwayat, antaranya riwayat Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm aktsaru min 70 marrah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah, aku bertaubat kepada Allah setiap hari 70 marrah, 70 kali. Tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam dicerita, aku beristighfar kepada Allah setiap hari 70 kali. Bahkan dalam riwayat yang lain disebut 100 kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam istighfar. Ibn Umar radhiyallahu taala anhu dicerita, satu ketika kata Ibn Umar, kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu masjid, dalam satu majlis di masjid. Kemudian kata Ibn Umar radhiyallahu taala anhu, kami mendengar baginda sallallahu alaihi wasallam sentiasa mengucapkan doa ni. Apakah doa itu? Kata Ibn Umar, Nabi SAW sentiasa mengucapkan doa, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbku, kata Nabi SAW dalam majlis tersebut. Kata Ibn Umar dicerita, dalam majlis itu kami melihat Nabi SAW sentiasa mengucapkan doa ni, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Tuhanku,
ampunkanlah dosaku, wa tub alayya, terimalah taubatku, innaka antat tawwabul ghafur, sesungguhnya engkau maha penerima taubat dan engkau maha pengampun. Sehingga kan Ibn Umar radhiyallahu taala anhu dia cerita, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sebut perkataan itu hampir 100 kali. Tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut perkataan itu, minta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibn Umar, hampir 100 kali baginda sallallahu alaihi wasallam sebut perkataan itu. Tuan-tuan, kalaulah kita nak dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita lebih-lebih lagi perlu macam tu. Kita lebih-lebih lagi perlu untuk beristighfar, minta ampun kepada Allah Jalla wa Ala. Seorang insan yang mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemaksuman. Nabi sallallahu alaihi wasallam maksum, tuan-tuan. Dia tidak akan terpelihara daripada dosa yang telah lalu ataupun dosa yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala telah pun melindungi dia. Sekalipun begitu, dia menunjukkan kepada kita contoh tauladan yang sangat baik. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala lebih daripada 100 kali setiap hari. Setiap hari. Sebab itu, tuan-tuan, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dia kata, "Ma ra'aitu ahadan aktsaru an yaqula astaghfirullah wa atubu ilaih min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Tuan-tuan, kita kena pegang betul-betul, tuan-tuan. Sunnah ini, tuan-tuan, yang mana kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, aku tidak pernah melihat seorang pun yang mana banyak menyebut astaghfirullah wa atubu ilaih kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ini sifat yang mana ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Tapi hari ini berapa banyak kita beristighfar kepada Allah setiap hari. Kadang-kadang lepas salat pun itu merupakan sunnah yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita supaya kita beristighfar kepada Allah 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tuan-tuan, kadang-kadang itu pun kita tak buat, tuan-tuan. Itu pun kita tak buat. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dicerita, Abu Hurairah dicerita kepada kita, Nabi banyak menyebut minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bukan hanya sekadar istighfar hanya di bibir, tuan-tuan. Tak. Dia bukan macam kita. Kadang-kadang kita astaghfirullah, astaghfirullah, perlu diistighfarkan semula pun. Maksudnya kita tidak jujur dalam istighfar kita. Tapi tidak baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia istighfar hadir daripada diri dia, daripada hati dan jiwa dia sendiri. Aku benar-benar minta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia nak mencontohi baginda sallallahu alaihi wasallam sehingga kan dia kata, setiap hari aku beristighfar kepada Allah 1000 kali. Kata Abu Hurairah, setiap hari aku beristighfar kepada Allah 1000 kali. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha dia kata, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Bergembiralah, beruntunglah, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, mereka yang mana mendapati buku catatan amalannya itu banyak perkataan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita dibentangkan amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lantas kata Aisyah radhiyallahu taala anha, beruntunglah mereka yang mana tercatat di dalam buku catatannya itu banyak perkataan istighfar seorang hamba itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, itu syarat ataupun itu yang kedua. Untuk menggapai maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa beristighfar. Tuan-tuan, bila kita baca hadis-hadis yang macam ni, dia memberikan kepada kita motivasi dan sepatutnya dia merangsang kita, tuan-tuan. Selepas ini kita kena tekad, kita kena didik diri kita supaya kena beristighfar sentiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kita katakan istighfar sentiasa kepada Allah, tidak semestinya kita hanya beristighfar di tikar sembahyang je, tuan-tuan. Di atas sejadah je, tak. Di mana-mana sahaja pun kita boleh beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika mana kita sedang memandu, berjalan, kita nak makan ataupun apa-apa sahaja yang kita nak buat, kita boleh beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa beristighfar, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janji Allah yang mana Allah akan memberikan keampunan kepada kita. Lau balaghat dhunubuka anana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali, kata Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang ketiga yang kita sebut ataupun yang kita petik daripada hadis yang kita bacakan tadi, yang mana faktor yang boleh menggapai keampunan dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala adalah, kata Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, min asbabil maghfirah at-tauhid wa huwa as-sababul a'zam. At-tauhid iaitu kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan kata Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, itu merupakan faktor yang terbesar, yang paling besar. Seorang hamba untuk mendapatkan keampunan daripada Allah Azza wa Jal kena ada tauhid di dalam jiwa dia, dalam diri dia. Sebab itu dalam hadis yang kita bacakan tadi, Nabi Allah Subhanahu wa taala sebut, ya ibna Adam law ataitani bi qurabil ardi khataya. Wahai anak Adam, kalau kamu datang kepada aku sebesar bumi itu kesalahan dan kesilapanmu, summa laqitani, kata Allah, kemudian kamu datang kepada aku, la tusyriku bi syai'a, kemudian kamu tidak mensyirikkan aku dengan sesuatu apapun, la ataituka bi qurabihal maghfirah, aku akan datang kepada engkau, kata Allah, sebesar bumi itu juga keampunanku kepadamu. Sebab itu kata Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, min asbabil maghfirah, di antara sebab menggapai keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah at-tauhid, iaitu kita mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apa pun. Tuan-tuan mukminin sekalian, kita tahu apabila seorang hamba itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana sebelum kematiannya dia merupakan seorang muslim, Allah Subhanahu wa taala tetap akan memasukkan dia ke dalam syurga. Allah Subhanahu wa taala tetap akan memasukkan dia ke dalam syurga, sekalipun dia merupakan orang yang paling jahat di atas muka bumi. Tetapi dia membawa kalimah tauhid, ketika mana dia mati, tetap Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam syurga. Sekalipun lambat, tetapi dia akan dimasukkan juga ke dalam syurga. Berbeza dengan orang kafir, orang kafir. Yang mana orang kafir musyrikin, mereka itu apabila mereka meninggal dunia, mereka mati dalam keadaan kekafiran mereka ataupun kemusyrikan mereka, Allah Subhanahu wa taala tidak ampunkan mereka, dan mereka akan kekal di dalam neraka Jahannam itu selama-lamanya. Dan tuan-tuan, orang yang pertama yang mana Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam syurga kerana kalimat tauhid. Kerana kalimat tauhid yang dibawa apabila dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sesiapa yang mana akhir kalam dia mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lantas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi jaminan kepada kita, dakhalal jannah, dia akan dimasukkan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalimat tauhid, at-tauhid itu merupakan sebab untuk menggapai keampunan dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan mukminin sekalian, bila kita lihat betapa besarnya kalimat tauhid sehingga dia meletakkan seorang hamba itu berada di syurga ataupun di neraka. Sebab itu bila kita lihat misi utama para anbiya alaihi wassalatu wassalam, mereka membawa kalimat tauhid itu kepada kaum-kaum dia. Setiap para anbiya alaihi wassalatu wassalam, misi dakwah mereka adalah menyebarkan kalimat tauhid di atas muka bumi. Menyebarkan kalimat tauhid. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kami utuskan para anbiya sebelum kamu kecuali kami wahyukan kepada mereka itu bahawa tidak ada ilah kecuali aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa'budun, maka abdikanlah diri kepada aku. Tuan-tuan, itu merupakan misi yang terbesar yang dibawa oleh para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Sebab tu tuan-tuan, bila kita baca dalam banyak kisah para anbiya alaihi wassalatu wassalam, mereka betul-betul berpegang dengan kalimat tauhid. Perjuangan mereka adalah perjuangan untuk menegakkan kalimat tauhid di atas muka bumi ini.
Bahkan mereka bersabar ketika mana mereka menyebarkan kalimah tauhid ini kepada kaum-kaum mereka. Kerana apa tuan-tuan? Kerana kalimah tauhid inilah membezakan seorang hamba antara dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurga, ataupun Allah Subhanahu wa taala akan menghumban dia ke dalam neraka dengan kalimah tauhid. Dan itu juga yang disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apa. Dan dalam ayat yang lain, dalam hadis yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, irfa'u aydiyakum wa qulu la ilaha illallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, irfa'u aydiyakum wa qulu la ilaha illallah. Angkatlah tangan kamu, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qulu la ilaha illallah, dan dalam masa yang sama ucaplah la ilaha illallah, kalimat tauhid. Farafa'na aydiyana sa'ah. Kemudian para sahabat dicerita, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kami angkat tangan dan ucap la ilaha illallah, maka kami angkat tangan selama sejam, kata mereka. Kata para sahabat, kami angkat tangan selama sejam. Thumma wada'a Rasul sallallahu alaihi wasallam yadahu thumma qal. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan dia. Lantas baginda bersabda, apa kata Nabi? Alhamdulillahi Allahumma ba'athani bihadhil kalimah. Segala puji bagi Allah, ya Allah, yang mana telah pun mengutuskan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bihadhil kalimah, dengan kalimah ini, iaitu kalimah tauhid. Wa amartani biha, dan telah memerintahkan aku, dan engkau telah memerintahkan aku dengan kalimah tauhid ini. Wa wa'adtanil jannah 'alaiha, dan engkau telah pun menjanjikan kepada aku syurga kerana kalimah tauhid ini. Wa innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau tidak pernah memungkiri janji. Thumma qal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, abshiru fa innallaha qad ghafara lakum. Bergembiralah wahai para sahabatku, engkau telah pun berdoa kepada Allah, engkau telah pun mengucapkan la ilaha illallah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, abshiru, bergembiralah engkau wahai para sahabatku, fa innallaha qad ghafara lakum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan telah mengampunkan dosa-dosa kamu semua. Tuan-tuan, sebab itu kata Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, antara sebab yang ketiga yang disebut dalam hadis yang kita bacakan tadi untuk menggapai maghfirah dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tauhid billah. Kita mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Tuan-tuan mukminin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan tuan-tuan kita terus berada di atas perjuangan kalimah tauhid ini tuan-tuan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus berkati dan memberikan keampunan kepada kita insya-Allah. Saya rasa cukup sekadar itu untuk pertemuan kita pada malam ini. Mudah-mudahan tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita. Saya tangguh majlis kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.